Assalamualaikum Ashura Channel, apa khabar? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Sebentar lagi saya akan bersiaran di konti Belaka FM. Seperti biasa, saya pengkuih kongsi bersama. Jom sama-sama dengar. Tapi jangan lupa subscribe, like and share YouTube Ashura Channel. Okey, seperti biasa, waktu dan juga hari yang sama kita bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Abdul Syukur Talib berbicara kita tajuk institusi perkahwinan titik persembahan Ustaz Ya betul. Yang mana minggu lepas pun kita bawa tajuk ni. Alhamdulillah ada juga perkongsian didengar oleh pendengar Melaka FM, menjadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan dia sendiri Ustaz Betul. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Segar lagi, segar Alhamdulillah sihatlah. Alhamdulillah. Tu doa kawan-kawan tu. Ya, baik. Kalau anda nak tengok wajah Ustaz Abdul Syukur Talib di Facebook Melaka FM, kita tengah live sekarang Ustaz Ya betul. Baik Ustaz. Kita teruskan bersama dengan tajuk kita, institusi perkahwinan titik persamaan ni. Daripada mukadimahnya kita nak tahu jugalah yang mana mencari titik persamaan dalam perkahwinan menurut Islam Ustaz. Alhamdulillah, pertama kita lafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama dalam konti seperti biasa setiap minggu dalam PKTV Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Kita angkat lagi je sebenarnya tajuk institusi perkahwinan ni sebagai titik persamaan. Sebab baru-baru ni dalam minggu ni saya pun terjumpa seorang kawan. Dia pun kebetulan berjumpa dengan saya. Dia pun bercerita sebenarnya Ustaz, saya follow Ustaz punya program ni disebabkan cerita pasal perkahwinan. Saya. Rupanya dia nak kahwin. Alhamdulillah, mendirikan masjid. Dia nak mendirikan masjid. Baik. Jadi dapatlah saya berbual dengan dia sikit sebanyak. Saya. Dan saya beritahu dengan dia, insya-Allah minggu ni kita akan cerita lagi institusi perkahwinan dalam tajuk titik persamaan. Saya Ustaz. Jadi pada awalnya kalau kita tengok, semua orang tahu jodoh, ajal semua di tangan Allah SWT. Betul. Kan? Maka benarlah kata-kata itu kerana Allah SWT menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasang. Makhluk haiwan juga berpasang-pasang. Saya Ustaz. Alam ini juga berpasang-pasang. Dan tentunya dari sudut sikapnya juga akan berbeza-beza. Saya. Itu sebab Allah SWT datangkan dalam Al-Quran satu ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Simboliknya daripada ayat yang dibacakan tadi, rata-rata kita melihat institusi perkahwinan boleh dikatakan telah melangkaui sempadan dua benua. Saya. Ada yang kahwin bangsa ni lain, etnik ni lain dan sebagainya. Jadi ini yang mencantikkan suasana itu. Tetapi dalam masa yang sama, adanya budaya, kepercayaan dan sebagainya yang masih lagi dipegang. Itu sebab dalam ayat itu tadi Allah SWT sebut istilah wa qabaila lita'arafu. Maknanya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Saya. Sebab kita tak kenal. Pasangan kita tak kenal sebab tidak kahwin. Sebab kunci kepada mengenali antara satu sama lain disebut sebagai penyesuaian diri. Saya. Kehidupan berkeluarga. Apa kata nasihat almarhum biduan tersohor Datuk SM Salim dalam lagu. Tapi tak adalah saya nak menyanyi pula. Saya tahu Ustaz nak nyanyi tu. Dia kata apa? Dulu lain sekarang lain. Dulu bujang sekarang dah kahwin. Ya, saya. Betul tak? Betul. Dah pun kahwin. Tak melodikan pun. Okey. Kap, ha, waw, ya, nun dia kata kan. Dulu RM1 makan seorang. Saya. Sekarang RM1 makan 2 orang. Kalau benih baik, RM1 makan dengan 5 orang. Saya. Tak apa, rezeki Allah ada. Itu antara dialog dalam lagu tu. Saya. Kat situ kita dapat ambil satu gambaran Maknanya kedua-dua pasangan ni dia perlu berkongsi sehati sejiwa. Betul. Dalam melayari kehidupan. Ni kita nak cerita persamaan ni. Betul. Kita kena melayari satu kehidupan yang betul-betul padu kudus dan mulus lah. Supaya dapat titik persamaan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pasangan mesti memahami erti sebenarnya perkahwinan. Betul, Kenapa kahwin? Atas sudut apa kahwin? Saya. Kerana penyatuan dua jiwa.
kita bukan kahwin atas dasar nafsu. Kita bukan atas nafsu, tapi kita kahwin atas dasar penyatuan dua jiwa. Macam Datuk SM sebut, mula-mula berdua, lama bertiga, keempat, kelima dan sebagainya. Jadi berlakunya percambahan dekat situ. Daripada berdua akan dia bertiga. Di situ yang kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, kita saling belajar memahami pasangan masing-masing. Betul. Sebelum dulu, masa bercinta dulu, contohlah dialog yang biasa kita dengar. Apa dialog dia? Zee, boleh kongsi dengan saya apa dialog yang selalu kita dengar dia? Nak mendapatkan persamaan. Contoh macam ni Zee. Okay. Dia kata apa? Dia tak pandai bercinta. Yang perempuan dia cakap apa tahu? Bercinta. Yang perempuan cakap apa? I sebenarnya suka warna ungu. Aduh. Habis yang budak lelaki ni pun dah dengar. Kenapa warna ungu tu kan warna kegemaran saya juga. Nampak tu ayat power tak? Betul tu. Power tak ayat? Tapi sebenarnya budak lelaki tu bukan warna ungu dia nak. Warna biru. Tahu tak? Macam pernah berlaku. Aduh, kita pula ini kena kan. Nampak tak? Jadi kat situ sebenarnya apa? Ya, Ustaz. Sebenarnya kita sedang mencari, sebelum berkahwin kita sedang mencari titik persamaan. Baik. Apatah lagi apabila kita dah melalui proses perkahwinan tu. Seharusnya, sewajibnya titik persamaan tu kita eratkan lagi. Baik, Ustaz. Seperti almarhum Allah yarham P. Ramli. Ada lagi. Apa dia kata? Ayat yang sangat sempoi. Dia kata apa? Siapa tak sayang bini, oi. Oh ya. Cuba tanya saya, ustaz sayang tak bini? Ustaz sayang betul bini. Saya bukan sayang bini, saya sayang pemaisuri hatiku. Oh, ini yang Datuk Rahim bin Man jealous dengar ustaz cakap tu. Tak, ini tak sebagai sedikit simbolik kepada titik persamaan ni. Untuk permulaan, untuk kita sama-sama pendengar di luar sana. Betul. Raikan cinta itu. Bukan saja baru kahwin, hatta mungkin berbelas tahun dah kahwin. Raikan cinta tu supaya dia sentiasa, orang Jepun kata apa? Always warm. Ustaz, bahasa Jepun tu. Macam Ustaz meraihkan ulang tahun berkahwinan, selalunya bawa apa tu mak ajar bagaimana? Saya kan kalau meraihkan perkahwinan, saya selalu bantu dia apa yang sepatutnya. Maknanya satu hari tu khas bantu untuk dia. Satu hari masak, lipat baju, sidai baju. Ustaz sidai baju ke? Baik. Kenapa? Suami yang sidai baju, lipat baju terbaik. Sebab Nabi SAW mengamalkan konsep tu. Betul. Jadi itu sebab isteri perkahwinan tu sebenarnya orang perempuan dia sangat sensitif. Saya Ustaz. Supaya pendengar boleh faham. Orang perempuan ni suka dengar cerita ni. Sebab orang perempuan ni jiwa dia sensitif. Saya. Bila kita buat sesuatu yang dia suka, benda tu dia akan ingat sampai bila-bila. Orang Jepun kata forever until the day I die. Wallahualam bisawab. Ustaz, kita berehat dulu Ustaz. InsyaAllah. Lagu daripada Opik Cinta Setulus Jiwa menghiburkan anda mesti sekeping kuih kongsi bersama, dan Ustaz bersyukur akan bersama dengan anda lagi. Okey, Melaka FM mempersanakan anda secara live. Kami bawakan menerusi 102.3 dan juga di Facebook Melaka FM. Dan kalau anda tertinggal permulaan tadi, anda juga boleh bersama di YouTube Ashura Channel. Anda perlu subscribe, kemudian like, share dan juga komen. Baik, Ustaz, kita nak tahu juga cerita mengenai perkahwinan ini lebih lanjut lagi. Jadi mungkin Ustaz dapat teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu manhaj kejayaan dalam institusi perkahwinan. Dia disebut manhaj, dia adalah instrumen untuk sesuatu benda yang kita buat. Hari ini kita memfokuskan kepada institusi perkahwinan, mencari titik persamaan. Terus jauh kita pergi. Kita imbau sedikit kisah ibu ayah kita. Bagaimana dia mengharungi menjalani institusi perkahwinan mereka. Rata-rata semua baik pendengar kagum. Ibu ayah aku sangat hebat. Ibu ayah aku sangat baik. Betul. Dia dapat melahirkan anak yang ramai, sihat dan pekerjaan yang berbagai-bagai. Kita boleh nampak depan mata kita. Betul. Depan mata kita boleh tengok dan sebagainya. Tapi dewasa ini kita lihat rentaknya dah jadi lain. Kan? Kebanyakan institusi perkahwinan ni hubungan rumah tangga ni bukanlah kita nak doakan di separuh jalan, tapi agak rapuh. Agak rapuh kahwin tak sampai sebulan, tak pangkai setahun. Tapi kan ada satu cambaran sebenarnya kehidupan dia sekarang yang dengan zaman moden ini. Itu sebab saya cakap tadi, dalam manhaj, dalam kita mencari instrumen, macam mana nak buat benda lain, macam mana kita nak cari pendekatan supaya instrumen yang sama yang dibawa oleh ibu ayah kita ni boleh kita bawa sama-sama sehingga sampai bila-bila dewasa ni. Itu sebab kalau kita merujuk dalam maqasid syariah, ada 5 perkara pokok yang kita kena jaga. Pertama, kita kena lihat institusi perkahwinan itu kita nak menjaga agama. Itu yang pertama, tanamkan dalam diri kita. Kedua, menjaga keturunan.
Yang ketiga, menjaga harta. Baik. Yang keempat, menjaga akal. Yang kelima, menjaga nyawa. Okey. Jadi saya rasa tidak cantik kalau saya hanya sebut 5 maqasid itu dah pun diangkat. Dan tahniah kepada pengurusan Maim Bentara dan warga kerjanya dengan kerjasama Jaim telah menguruskan khusus perkahwinan kepada bakal-bakal pengantin. Baik. Bukan macam bakal pengantin saya ni. Saya bukan bakal pengantin. Dah tak boleh pengantin lagi dah. Yalah. Dah terlebih pengantin. Bakal-bakal pengantin yang baru ni. Sebab baru ni kan saya jumpa beberapa orang. Ramai juga saya jumpa yang nak tanya, yang tak tahu. Kita kena pergi kursus kahwin ke dan sebagainya ke? Kenapa dulu tak ada, kenapa ada? Sebab apa? Sebab rentaknya sudah pun itu sebab kenapa bila pengurusan Maim Bentara ni mengadakan kursus perkahwinan ni, dia melantik asatizah yang cara penyampaiannya banyak menyentuh soal kejiwaan, soal kepentingan agama, meletakkan maqasid syariah itu. Itu yang penting. Itu sebab dalam yang pertama boleh kita kongsikan Smart Start dia panggil. Smart Start apa? Khusus perkahwinan yang dijalankan untuk memberi pengetahuan, bimbingan, kemahiran, tip perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Program ini dilaksanakan seluruh negeri. Kalau di Melaka, saya ulas lagi. Kalau di Melaka, dia dilaksanakan oleh Maim Bentara dengan kerjasama Jaim, NGO dan individu-individu yang lain. Itu yang pertama. Konsep ibadat. Kita kena beritahu dalam khusus ini ada disebut tentang konsep ibadat. Menerima perkahwinan itu sebagai ibadat. Bukan menerima perkahwinan itu hanya sebagai perkahwinan, nak menghalalkan, kan? Sebab dalam maqasid syariah dia menjaga agama, menjaga keturunan. Jadi memberi sumbangan kepada agama. Dia bukan saja agama, bahkan pembangunan negara dan masyarakat. Melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi, menunaikan amanah, iaitu anak-anak yang dilahirkan selepas itu. Jadi kesinambungan generasi manusia, institusi keluarga sangat penting untuk memastikan kewujudan manusia di muka bumi Allah SWT. Allah SWT mendatangkan satu hadis Nabi SAW yang disebut, kawinlah kamu perempuan-perempuan yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku berbangga dengan umatku nanti di akhirat kelak ramai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Makanya institusi perkahwinan, hidup berumah tangga itu merupakan antara sunnah, tuntutan dalam Islam. Sekaligus dia membina agama. Hidupkanlah amalan agama dalam institusi kekeluargaan dalam konteks maqasid syariah yang saya terangkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Berehat dahulu Ustaz. Nur Kasih Inti bersama dengan Ijaz. Kita hiburkan diri kita bersama lagu ini, dan kita akan bersama lagi dengan yang berbagi Ustaz Abdul Syukur Talib tentang tajuk yang kita bawa, titik persamaan dalam sisi perkahwinan. Ustaz ya. Okey, anda masih lagi bersama Sekeping Kuih, kongsi bersama di Melaka FM yang berbagi Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa untuk bersama ikuti siaran ulangannya di YouTube Ashura Channel. Anda perlu subscribe, like, share dan juga komen. Yang mana kita masih lagi berbicara Ustaz dengan tajuk kita hari ini, iaitu institusi perkahwinan titik persamaan. Dan dah sampai ke penghujung siaran kita ini, mungkin Ustaz dapat kupaskan atau memberi kesimpulan mengenai institusi perkahwinan dalam mencari titik persamaan. Kesimpulan daripada institusi perkahwinan untuk kita mencari titik persamaan, secara umumnya kita kena faham bahawa ia merupakan satu komponen yang cukup besar dalam pembentukan kemasyarakatan dalam konteks institusi perkahwinan itu sendiri. Itu sebab Islam memandang institusi perkahwinan ini sebagai pencorak kepada pembinaan yang lebih besar, iaitu masyarakat. Sekiranya keluarga yang dibentuk beriman, maka lahirlah masyarakat yang beriman. Begitulah sebaliknya. Oleh sebab itu, suami isteri, ibu bapa dan anak-anak merupakan komponen keluarga yang paling utama. Itu sebab kenapa adanya dalam bab munakahat bercerita tentang undang-undang kekeluargaan dalam Islam. Supaya undang-undang kekeluargaan dalam Islam ini, supaya dengan adanya undang-undang ini nanti dia dapat menjaminkan keharmonian, kedamaian dalam institusi keluarga itu sendiri. Dia bukan sekadar institusi perkahwinan ni untuk kita kahwin, bukan sekadar untuk mengelakkan kita daripada dosa, buat maksiat. Sebenarnya dia lebih jauh daripada itu. Setiap pasangan bertanggungjawab untuk memahami lebih tinggi tentang ilmu rumah tangga, hidup berpasangan, hidup suami isteri, bagaimana untuk dia melayari kehidupan tu. Ada yang kata dengan saya, Ustaz, saya rasa takut nak kahwin Ustaz sebab saya tak ada kerja. Ustaz, saya takut nak kahwin Ustaz, duit saya tak banyak. Ustaz, saya takut nak kahwin Ustaz, saya khawatir
wanita yang salah kahwin itu dia mungkin tak setia pada saya. Jawapan dia senang aja. Kan Nabi SAW dah beritahu untuk kita mengahwini perempuan ada 4. Daripada 4 ambil yang satu yang ada agama. Bila dia ada agama, insya-Allah semuanya beres. Itu sebab jangan cari yang memang dalam 4 perkara itu ada disebut paras rupa. Paras rupa maksudnya cari yang sedap di mata kita. Jangan sedap di mata orang. Tapi janganlah cari macam Nialofa. Memang tidur malam tak boleh. Iyalah. Kan? Cari macam Nialofa di mata kita. Dia kalau kita dapat cari suasana yang macam ni, saya rasa tak ada masalah. Itu sebab bagi mereka yang tak ada kewangan dan sebagainya, insya-Allah kita kena banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam satu ayat dalam surah An-Nur, di antara maksudnya, dan kawinilah orang-orang yang sendirian antara kamu dan orang yang layak berkahwin daripada hamba lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memperkayakan mereka daripada rezekinya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Jadi kita yang risau. Kita ada kerja yang man-man, cukup-cukup makan, insya-Allah. Dengan berkahwin, Allah tambahkan rezeki. Ini kita kena yakin. Kalau kita ada keyakinan ni, insya-Allah. Tapi asasnya mesti bekerja. Sekarang ni dah tak boleh suami kerja, isteri tak kerja, tak boleh. Susah ni dah berbeza. Rentak kehidupan kita pun dah berbeza. Apa orang kata, komitmen kehidupan pun dah berbeza. Jadi kita kena saling beri dan menerima di antara satu sama lain. Sebab rezeki kehidupan, keberkatan hidup, bahagia kehidupan, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Semua itu makhluk yang saya sebut tadi. Rezeki, keberkatan, kebahagiaan, semuanya makhluk. Sebagai hamba, kita kena terus berusaha, ikhtiar, tawakal dan doa. Pasti Allah akan mempermudahkan segala-galanya. Semua orang ada masalah. Semua orang ada cerita. Suami isteri tak mungkin adanya semuanya hidup manis-manis, tak mungkin. Tentu ada berita yang kadang-kadang kita dengar pun kita tak suka nak dengar. Tapi sekaligus dengan kita berdoa tadi, insya-Allah Allah akan menyelamatkan kita daripada melakukan dosa-dosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia jawab. Okey, jawab. Hantua hulu bala Melaka. 5 sahabat mengaku saudara. Bertemu dara, berpandangan mata, membuat hatiku jatuh cinta. Amboi, ini pantun ni memang jual untuk pergi Malaysia. Ini mungkin macam-macam Malaysia lah. Masuk hutan, keluar hutan. Ular tedung, mati tersangkut. Amboi. Cina, India, Karazam pun bukan. Kerana budi hati terpaut. Makna selesai butang lah. Selesai butang. Butang selesai. Kan saya angkat lagi. Jangan sabar. Tenang. Buku saya banyak depan ni. Okey, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya sudah sembang bersama lagi dengan tajuk tentang perkahwinan Ustaz. InsyaAllah. Imam muda, terima daku seadanya, dan juga kita ada Zamani bersama Izzat Lazim 5 Aksara. Terus menghiburkan anda musik panorama 25 Melaka FM, mempesonakan semua. Alhamdulillah, sebentar tadi selesai sudah saya bersiaran SKKB. Sekeping-kuih kongsi bersama sahabat saya, penerbit saya yang tak asing lagi, yang cukup popular di pentas Radio Melaka FM 102.3, saudara Azizri Syahril. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada beliau. Dan jangan lupa kepada Ashura Channel, jangan lupa subscribe, like and share YouTube Ashura Channel. Saksikan rakaman itu nanti. Assalamualaikum.